Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mahfuzah binti Zainal dalam rancangan Latih Pelatih Didik TV. Bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah guru berpengalaman kita dan juga siswa guru. Sila perkenalkan diri. Nama saya Amar bin Azhari, siswa guru daripada IPG Ilmu Khas. Dan saya Cikgu Siti Nabila dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. Untuk tajuk topik kita episod pada kali ini adalah berkaitan tentang bahan-bahan terapeutik yang boleh kita gunakan dalam kelas pendidikan khas masalah pembelajaran. Untuk aktiviti yang pertama, kita akan menggunakan bola gym. Okey, silakan aktiviti pertama kita adalah duduk di atas bola gym. Okey, untuk posisi duduk di atas bola gym, kedudukan bola haruslah sesuai dengan ketinggian kanak-kanak ataupun ketinggian murid berkeperluan khas. Jadi, peranan guru adalah untuk memberi sokongan di bahagian lutut semasa murid sedang duduk di atas bola gym. So, biarkan dalam tempoh kiraan 1 hingga 5 saat supaya murid dapat menstabilkan kedudukan semasa duduk di atas bola gym. Okay, sekarang kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua adalah regangan badan berbaring di atas bola gym. Alright, so pastikan dalam situasi posisi ini bola berada di bahagian bawah badan murid. Okay, dan kaki diluruskan seperti ini dan tangan diletakkan seperti yang Amar telah tunjukkan ini. Pastikan kanak-kanak boleh menstabilkan diri dalam tempoh 5 saat ini. Okay, setelah itu kita selesailah untuk aktiviti kedua. Okey, untuk aktiviti yang ketiga, kita akan minta murid untuk meregangkan kaki mereka di atas bola gym. Okey, silakan Amar berbaring. Pastikan kaki murid lurus. Okey, dalam posisi seperti ini. Okey, kemudian murid perlu mengangkat punggung supaya kaki diluruskan sekurang-kurangnya 30 ataupun 45 darjah. Okey, so biarkan murid dalam posisi ini selama 1 hingga 5 saat. Untuk aktiviti yang keempat, kita akan minta murid untuk membuat posisi seperti bangku. Bola diletakkan pada bahagian kaki. Jadi kita akan biarkan posisi kanak-kanak ini, murid ini seperti bangku. Mesti badannya adalah lurus. Okey, tangannya pun lurus dan disamakan di atas lantai. Okey, biarkan murid seperti posisi ini dan kita akan lakukan aktiviti menggunakan tangan semasa dalam posisi seperti ini. Okey, ini adalah aktiviti yang kelima. Okey, ini adalah contoh mainan yang boleh dilakukan ya, yang boleh disediakan oleh guru. Saya akan tunjukkan. Saya akan keluarkan dahulu semua bahan-bahan ini. Okey, dan Amar akan memasukkan semula dan kita akan minta murid untuk meletakkan bahan ini ke dalam slot. Okey, Amar, kita mulakan sekarang. Amar boleh mulakan dengan mana-mana bahagian, tapi mulakan dengan tangan yang dominan terlebih dahulu. Okey, tangan kiri. Okey, Amar boleh pilih saja mana-mana. Okey, tukar tangan semula. Tukar tangan kanan. Inilah yang saya maksudkan dengan alternate ataupun penggiliran penggunaan tangan. Semasa aktiviti seperti ini ataupun kita panggil aktiviti penggiliran penggunaan tangan ini akan melatih kemahiran integrasi bilateral. Adalah untuk menggalakkan penggunaan kedua-dua belah tangan murid berkeperluan khas. Kerana kita dapati ada antara murid berkeperluan khas kita selalu dan sering mengabaikan penggunaan tangan yang tidak dominan. Kita sudah selesai aktiviti kemahiran motor kasar. Jadi ada beberapa aktiviti kemahiran motor kasar yang telah saya nyatakan menggunakan bola gym. Jadi untuk aktiviti seterusnya saya akan memperkenalkan aktiviti ataupun alatan sensori yang boleh digunakan dalam kelas pendidikan khas. Jadi untuk nak tahu apa itu peralatan sensori yang akan saya tunjukkan nanti, nantikan selepas ini.
Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam rancangan Latih Pelatih. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya, saya akan memperkenalkan barang-barang berkaitan tentang alatan sensori untuk ataupun yang boleh digunakan kepada murid berkeperluan khas. Okey, alatan pertama yang saya akan tunjukkan adalah alatan ini. Ia dinamakan GoPop. So, alatan GoPop ini adalah alatan mainan sensori, okey, seperti ini yang kita boleh tekan dan ia tidak mengeluarkan bunyi yang bising. So, saya bawa beberapa warna dan bentuk yang boleh diberi kepada murid dan juga ada yang lebih istimewa yang mempunyai bentuk seperti butterfly ataupun rama-rama yang lebih menarik perhatian. Jadi guru harus memastikan apabila kita berikan mainan ini adalah apabila kita berhenti sebentar daripada aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Jadi kita boleh memberikan masa untuk murid berkeperluan khas ini mengembalikan semula daya tumpuan mereka selepas bermain. Okey, saya akan memperkenalkan ini adalah bola sensori. Okey, bola sensori dia tidak seharusnya berbentuk bola. Jadi dia boleh datang dengan pelbagai bentuk. Jadi alatan ini adalah untuk kanak-kanak memegang dan juga merasa deria tactile sensation yang terdapat pada alat ini. Tactile sensation ataupun deria sentuhan yang kita berikan kepada murid berkeperluan khas boleh memberi impak ataupun efek rehat kepada mereka supaya mereka tidak terlalu stres ataupun berada dalam tekanan semasa aktiviti pembelajaran dan juga pengajaran. Kita namakan sebagai rehat sensori. Jadi mereka boleh bermain. Jadi alatan sensori yang ketiga yang seterusnya yang saya akan tunjukkan adalah squishy ball. Okey, squishy ball ini adalah bola getah yang boleh dipicit seperti ini tanpa mengeluarkan bunyi bising. Jadi fungsi squishy ball ini adalah untuk kanak-kanak yang memerlukan sensori vestibular dan juga tactile untuk menenangkan diri mereka. Mengembalikan daya fokus dan daya tumpuan murid berkeperluan khas semula untuk sambung aktiviti PDP kita. Adakah squishy ini sama dengan yang ada di pasaran? Sebab di pasaran kan ada macam-macam yang ada pelbagai bentuk tu. Adakah ini sama? Squishy mesh ball ini boleh dibeli dalam pasaran dalam talian dan didatangkan dalam pelbagai bentuk, pelbagai warna. Jadi tidak menjadi masalah jika guru membeli bentuk-bentuk yang selain daripada yang saya tunjukkan ini. Jadi tujuannya adalah untuk mereka bermain untuk memberikan deria sensori sentuhan, vestibular dan juga proprioceptif. Alatan sensori yang seterusnya yang akan saya tunjukkan iaitu ini saya tidak ada spesifik nama untuk alatan ini tetapi dia adalah mainan yang boleh diberikan kepada murid semasa rehat sensori. Selepas 10 minit pembelajaran dijalankan, rehat sensori perlu diberikan sama ada di antara 1 hingga 5 minit. Jadi mainan seperti ini dia mengeluarkan bunyi yang boleh menarik ataupun meningkatkan deria fokus kerana sensori yang terlibat bila kita main peralatan ini adalah deria audio ataupun pendengaran, visual sebab dia berwarna dan juga vestibular sebab kita menggerak-gerakkan dia dan proprioceptif kerana kita menggunakan otot-otot di bahagian tangan untuk menggerakkan alatan ini. Okey, jadi murid mendapat kebanyakan deria sensori ataupun melaksanakan aktiviti sensori yang agak banyak ketika melakukan ataupun bermain alatan ini. Okey, jadi kita bolehlah menyambungkan mainan ini, okey, membuat bentuk-bentuk ataupun segala mengikut kreativiti murid berkeperluan khas kita. Okay. Untuk alatan sensori yang seterusnya ataupun yang terakhir adalah bubble. Kenapa kita gunakan bubble sebagai alatan sensori? Okay, bubble ini bermanfaat kalau kita gunakan kepada murid berkeperluan khas yang tidak ada kontak mata.
sebab kita pasti dan kita biasa lihat murid-murid seperti ini tidak dapat menumpukan perhatian kerana mereka tidak memandang guru. Okey, jadi kita boleh menggunakan bubble ini untuk mengembalikan ataupun menarik perhatian eye contact mereka. Okay, jadi bila kita tiup bubble yang keluar itu, murid-murid ini akan fokus kepada pergerakan bubble-bubble tersebut. Saya telah pun selesai memperkenalkan alatan-alatan sensori yang boleh diberikan kepada murid berkeperluan khas semasa waktu rehat sensori. Untuk seterusnya, saya akan memperkenalkan aktiviti menggunakan kemahiran motor halus dan juga visual persepsi. Jadi nak tahu apakah mainan yang saya akan tunjukkan? Jadi nantikan selepas ini. Kembali lagi dalam rancangan Latih Pelatih. Kali ini saya akan memperkenalkan aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran motor halus dan juga kemahiran visual persepsi. Jadi kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Saya akan tunjukkan aktiviti menyulam tali. Okey, so kita menggunakan board seperti ini dan juga tali seperti ini. Okey. Jadi dalam situasi di sekolah yang mana agak sukar untuk mendapatkan bahan-bahan kayu seperti ini, guru boleh berinovasi menghasilkannya sendiri dengan menggunakan mounting board ataupun kad, manila kad yang agak keras dan ditebuk lubang menggunakan puncher. Okey, aktiviti ini meningkatkan fokus dan juga kemahiran motor halus. Kenapa motor halus? Kerana menggunakan jari, jemari dan juga otot-otot kecil pada sekitar tangan kita. Okey, kita ada pelbagai bentuk ya untuk kita buatkan aktiviti menyulam dengan tali ni. Ini antara bentuk-bentuk yang saya bawa pada hari ini yang saya tunjukkan. Bentuk bulat, bentuk segitiga. Okey, ini sangat cantik yang Amma telah buat. Kemudian kita ada bentuk yang Cikgu Bella telah hasilkan, itu bentuk segi empat sama. Cara sulaman yang kita cadangkan adalah sulaman seperti ini untuk kanak-kanak berkeperluan khas ataupun murid berkeperluan khas yang mempunyai kefungsian yang agak rendah. So ini adalah yang paling asas. Untuk bahan yang seterusnya, saya akan kenalkan aktiviti membutang, iaitu kita menggunakan butang yang telah dilekatkan ataupun dijahit pada ribbon dan kertas felt yang telah digunting di bahagian tengahnya supaya dapat dimasukkan dalam butang ini. Jadi kita boleh menggalakkan aktiviti kemahiran motor halus, visual persepsi dan juga kemahiran integrasi bilateral ataupun menggunakan kedua-dua belah tangan. Jadi aktiviti membutang adalah salah satu kemahiran yang sangat penting dalam pembelajaran dan pengajaran murid berkeperluan khas kita. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan aktiviti kemahiran kognitif yang sangat penting untuk anak-anak ataupun murid berkeperluan khas yang mempunyai kefungsian yang agak rendah. Jadi untuk anak-anak murid yang datang yang tahapnya agak rendah, kita boleh gunakan aktiviti memadankan gambar yang sama. Okay, jadi ini saya telah sediakan gambar payung dengan corak yang berbeza. Saya perlu melihat gambar mana yang sama dengan gambar yang telah diberikan oleh guru tadi. Jadi kita masukkan, oh ini gambar payung yang sama warnanya. Dan kita masukkan di sini. Okey, Cikgu Amma boleh berikan saya satu gambar. Okey, Cikgu Amma beri saya gambar ni. Dan sebagai murid berkeperluan khas, kita ataupun murid tersebut perlu melihat dengan teliti. Dan ini adalah untuk merangsang daya fokus dan juga tumpuan murid berkeperluan khas. Aktiviti yang seterusnya saya akan tunjukkan adalah aktiviti pembelajaran yang kita menggabungkan kemahiran motor halus dan juga kemahiran kognitif dalam pembelajaran. Untuk bahan seperti ini, kita perlu sediakan gambar-gambarnya dan kita harus laminate, okay, supaya dia tahan lama. Dan selepas di laminate, kita akan letakkan velcro.
velcro di bahagian belakang gambar ini supaya murid berkeperluan khas dapat matchingkan ataupun membuat padanan kepada warna yang sepatutnya. Tidak seharusnya pembelajaran murid berkeperluan khas itu memerlukan pensel dan kertas sahaja. Jadi jika guru menggunakan alatan-alatan seperti ini, masih dikira belajar. Murid tersebut masih lagi belajar walaupun tidak menggunakan pensel dan juga kertas. Jadi bolehlah guru-guru menyediakan bahan-bahan seperti ini. Contohnya mengikut warna ataupun guru boleh berinovasi menggunakan topik-topik yang ada dalam standard kandungan pembelajaran di negara kita dalam kurikulum kebangsaan. Yang pertama sekali kita fokus untuk warna. Bila warna, jadi murid tak perlu membaca tulisan di bawah ini. Jadi itu untuk yang pengecaman warna ataupun padanan warna itu adalah basic ataupun kemahiran asas untuk murid berkeperluan khas. Bahan ini ataupun gambar ini dia adalah memperkenalkan how to mengeja ataupun cara untuk mengeja ataupun membaca objek ini. Jadi dia lebih kepada peningkatan kemahiran daripada tahap asas kepada yang lebih tinggi. Seterusnya, saya akan tunjukkan aktiviti yang amat menarik untuk kita lakukan bersama murid berkeperluan khas. Aktiviti ini adalah memadankan bayang-bayang objek. Apa yang murid berkeperluan khas perlu lakukan adalah mereka perlu memadankan gambar kepada bayang-bayang yang betul. Okay, so jadi murid perlu letakkan di sini. Ini adalah bayang padanan yang betul. Sebenarnya aktiviti ini adalah aktiviti kemahiran kognitif dan juga kemahiran visual persepsi. Jadi di mana murid berkeperluan khas perlu melihat dan memadankan objek. Jadi terdapat aktiviti pemprosesan dalam bahagian kognitif setiap murid berkeperluan khas apabila melakukan aktiviti seperti ini. Jadi aktiviti seperti ini adalah untuk meningkatkan kemahiran kognitif dan juga kemahiran visual persepsi murid berkeperluan khas. Okey, Cikgu Bella, Cikgu Amar, ada soalan untuk bertanya? Saya nak bertanya mengenai aktiviti terutamanya visual kan. Adakah aktiviti ini sesuai dalam menguruskan tingkah laku murid? Apa yang guru pendidikan khas perlu tahu? Yang pertama, mereka harus tahu apakah punca masalah tingkah laku tersebut. Jadi kalau Cikgu Amar sebagai guru tahu punca tingkah laku murid berkeperluan khas ini adalah disebabkan oleh masalah sensori. Jadi Cikgu Amar boleh menggunakan pendekatan sensori yang telah saya tunjukkan di awal tadi. Kita ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin murid tersebut tidak suka lakukan aktiviti tersebut. Sebagai contoh, mereka tidak suka aktiviti menulis. Okay, jadi guru boleh menggunakan pendekatan menggunakan permainan sambil belajar. So, sangat bagus untuk gunakan bahan-bahan seperti ini kerana bahan-bahan ini tidak menggunakan pensel dan kertas, tetapi murid berkeperluan khas masih lagi boleh belajar dan ini boleh menangani masalah tingkah laku disebabkan oleh isu tersebut. Sebagai contoh lain, jika murid berkeperluan khas tersebut menunjukkan tingkah laku bermasalah dan kita rasa ia adalah disebabkan oleh murid tersebut mahukan sesuatu yang dia suka. Sebagai contoh, murid berkeperluan khas sangat suka aktiviti-aktiviti yang berbentuk visual, yang berbentuk audio, yang suka muzik. Jadi guru boleh menerapkan elemen penggunaan video, penggunaan muzik dalam aktiviti pembelajaran dan juga pengajaran. Okay, jadi pendedahan yang saya telah tunjukkan pada hari ini adalah supaya guru pendidikan khas boleh memilih pembelajaran dan juga pengajaran kepada murid berkeperluan khas bergantung kepada masalah murid tersebut, tingkat tahap kefungsian murid tersebut dan juga isu-isu tingkah laku yang mereka ada. Okey, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Untuk rancangan ini, bahawa bahan-bahan yang telah saya tunjukkan pada hari ini
boleh dilakukan atau boleh digunakan oleh guru pendidikan khas dalam merancang sesi pembelajaran dan juga pengajaran masing-masing. Oleh yang demikian, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton dan kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.